Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Summa amma ba'du. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bertemu sekali lagi. Terakhir pertemuan kita ialah kita menyebut beberapa nikmat yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan dikurniakan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang baik di atas muka bumi ini di dalam syurga kelak. Nikmat-nikmat yang sangat hebat. Nikmat yang tidak pernah terlintas di hati manusia akan keindahannya dan kesempurnaannya. Nabi bersabda dalam satu hadis, fiha ma la ainun ra'at. Apa yang terdapat di dalam syurga ialah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah pula terlintas di atas hati mana-mana manusia. Lalu Nabi membaca sepotong ayat di dalam surah Sajdah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah berfirman di dalam ayat ini, ahli-ahli syurga ialah orang-orang yang semasa hidupnya pada waktu malam belakang mereka sedikit saja melekat dengan tempat tidur, dan mereka membelanjakan harta benda mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyambung lagi, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu nafsun, tidak ada seorang pun mengetahui, ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan oleh Allah. Bila Allah sembunyikan satu perkara, pasti tak ada orang tahu. Min qurrati a'yunin, daripada pemberian-pemberian yang sangat hebat yang Allah nak beri pada hari akhirat, Allah sembunyikan hakikatnya. Maka sebab tu Nabi sebut, la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Jazaa'an bima kanu ya'malun, ia merupakan suatu balasan yang baik di atas apa yang telah mereka kerjakan semasa hidup di atas muka bumi. Baik. Hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah baca beberapa hadis yang menyatakan tentang perkara tersebut, iaitu nikmat-nikmat di dalam syurga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita akan baca lagi beberapa hadis. Dan sebenarnya dia masih lagi penyambungan apa yang kita doa dalam doa di bulan Ramadan dulu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Tuhan, kami memohon kepadamu redha dan juga syurga. Maka kita kena tahu syurga itu lagu mana, barulah kita berasa nak pergi. Kalau tak tahu, tak berasa nak pergi. Betul kan? Tak tahu.
Dulu Putrajaya tu hutan. Oh sahaja nak pergi tu kan. Hak jenis pakai baju celorengnya pergi masuk hutan. Tu tak. Ajak tambuh tak pergi. Tapi lah ni sebut Putrajaya orang nak pergi sebab apa? Orang tahu situ ada macam-macam peseng keindahan. Ada hak namanya suq dalam bahasa Arab boleh pasar tapi lengan. Tak ada pembeli. Tu kan. Ada kan? Situ dia panggil suq, pasar. Sepatutnya orang ramailah dengan tema-tema tapi tak ada orang nak pergi. Kan? Baik, tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tambah lagi. Orang panggil apa dia ni? Simbol-simbol adanya masjid besi. Kan? Kalau terjemah dalam bahasa Arab dipanggil Al-Masjidul Hadid. Orang Arab tu hebat ah. Kan? Ni macam cerita Zulkarnain dalam Quran kan Allah sebut bagaimana membina tembok daripada besi. Kat Malaysia ada sehingga masjid adalah Masjidul Hadid. Kan? Masjid besi. Orang pun pakat mari. Mari untuk melihat panorama sahaja. Kan? Jadi tuan-tuan hadirin, bila orang tahu ada keindahan, orang pergi. Kalau tak tahu, orang tak pergi. Maka begitulah Quran menjelaskan dan hadis menjelaskan sifat-sifat syurga. Supaya apa? Supaya kita ni berasa nak pergi. Bila berasa nak pergi, dia melahirkan ketaatan. Sebab tu Nabi kata, aku berasa pelik orang yang yakin dengan mati tapi dia masih bergelak ketawa. Aku yakin aku berasa pelik orang yang yakin dengan neraka tapi dia masih lagi tidak beramal. Pelik lah. Betul kan? Pelik. Jadi hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah mendahulukan ceritanya dan Nabi mendahulukan ceritanya, yakni cerita tentang syurga sebelum berlakunya hari kita dimasukkan ke dalam syurga. Maka kisah-kisah lil mustaqbal untuk masa depan ni tujuannya ialah persiapan. Bila kita tahu apa ada di depan, kita akan bersiap. Ada kala kisah dalam Quran benda yang lampau, tujuannya ialah muhasabah. Allah duk cerita Yahudi, Allah duk cerita Ahlul Kitab, Allah duk cerita kaum Ad, kaum Samud, semua sekali ni Allah minta kita mengambil pengajaran. Kalau hari ni kita berasa hebat sangat, seperti mana orang Mekah dia berasa dia gagah, dia kuat, Allah pun tegur mereka. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun annahum ilaihim la yarji'un. Apakah orang Mekah tidak memerhatikan mata yang mereka ada, pengalaman yang mereka lalui, dia tak perhati ke kaum-kaum yang hebat yang mereka tengok sebenarnya telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa kekuatan yang kita ada nak lawan dengan Tuhan? Tak ada. Kita tak ada. Maka tujuan kisah lampau diceritakan supaya kita ambil pengajaran. Akan datang diceritakan supaya kita buat persiapan. Maka kalau kita nak syurga, maka kita mesti hidup seperti ahli syurga. Iaitu innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Itulah kehidupan ahli syurga. Allah sebut dalam surah Az-Zariyat. Kita baca gitu. Allah kata innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Allah berfirman kepada kita, sesungguhnya orang-orang bertakwa mereka adalah orang-orang yang berada di dalam syurga. Mereka mengambil segala nikmat yang diberikan oleh Allah di dalam syurga itu. Dan sebelum daripada syurga, semasa hidup di dunia, mereka adalah orang-orang yang muhsin. Nah itu yang Nabi ajar kita, lepas iman, lepas Islam, adanya ihsan. Maka kita kena jadi orang yang muhsin. Muhsin ialah orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam setengah perkataan lain, Nabi sebut dengan al-muti', orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu kita telah baca beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim
berkenaan dengan sifat-sifat syurga. Antaranya apabila kita masuk ke dalam syurga, kita diseru oleh penyeru. Diseru oleh seorang penyeru lalu berkata kepada kita dengan beberapa nikmat, annalakum antasihhu fala tasqamu abada, innalakum antahyau fala tamutu abada, innalakum antan'amu fala tab'asu abada, innalakum antashubbu fala tahramu abada. Ada 4 perkara antaranya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sebut perkara tu lalu Nabi baca satu ayat di dalam surah Al-A'raf, wa nudu antilkumul jannah. Nabi kata, wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Lepas Nabi sebut 4 perkara yang kita akan dengar dalam syurga, apa benda? Yang pertama kata Nabi, bila kita masuk dalam syurga, kita akan dengar orang menyeru, annalakum antasihhu. Mulai hari ini bagi kamu kesihatan yang berpanjangan. Fala tasqamu, tak ada lagi sakit. Hari ni kan kita kalau kerja berat-berat, sakit tu tak? Sakit. Orang kata, jangan lama sangat kuliah, sakit belikat. Tu dah. Sakit pinggang, tu kan? Sakit orak, tu dah. Macam-macam. Jadi tak salah benarnya bawa batal mari sejid. Betul kan? Duduk tengok macam orang Arab kan. Orang Arab kalau majlis panjang-panjang dia bawa cushion. Kan? Cushion keras tu kan. Itu style orang Arab. Dia tak duduk atas sofa, dia atas kursi, dia duduk nyanda. Kan? Boleh bawa mari sejid. Orang tanya, dah apa pelik sangat kita sakit belikat. Salah apa? Kan? Jadi sifat hidup atas dunia sakit. Ada setengah orang kata, lama sangat kuliah saya tak sanggup pergi sejid. Pelik kan? Pelik. Padahal dia yakin syurga. Maka dalam syurga baru tak ada sakit. Nabi sebut, hari itu diseru, annalakum antasihhu. Kamu akan sihat sokmo-sokmo hari ni. Fala tasqamu, tak ada sakit. Kita kat gini kan nak semayang ajak lepas maisah sebab sakit. Itu lumrah hidup atas dunia. Sakit. Maka Allah memberi sakit dan Allah juga menyembuhkan penyakit. Kita berusaha dengan ubat-ubat yang akal kita mampu cari. Kan? Kadang-kadang tak jumpa macam-macam jenis ubat. Kadang-kadang jumpa yang boleh menjadi penawar kepada penyakit. Baik, yang kedua, Nabi kata, penyeru itu berkata, wa innalakum antahyau fala tamutu abada. Mulai hari ini kamu akan hidup, tidak akan mati lagi buat selama-lamanya. Allah. Hari ini kita kepik semua, betul tak? Duk teringat ke mati. Kan? Siapa timbul satu slogan, hidup ni sekali, maka pulunglah habis-habis. Ya jadi gitu. Bagi orang beriman, kita kena ingat, kita pasti akan mati dan dihidupkan semula lil abad. Buat selama-lamanya, maka Allah menjanjikan nikmat kalau hidup kita baik. Hak sementara ni. Boleh jadi hari ni kita sedar, esok kita jadi baik, lusa kita mati. Hak baik sehari tu boleh mengatasi jahat selama 40 tahun. Nampak ni? Hak jahat selama 40 tahun. Dengar orang doa dalam stadium Kelantan berubah. Betul tak? 2 hari mati misal kata. Boleh faham? Kan? Mati. Maka dia mati dalam keadaan bertaubat. Orang yang mati dalam keadaan bertaubat ni untung sokmo. Walaupun sesaat saja selepas dia bertaubat. Itu dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan. Maka dia akan baik. Tidak akan ada lagi kematian. Maka kalau duduk dalam syurga, nikmatlah buat selama-lamanya. Lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, saya orang panggil apa? Baca mula sedut sikit. Sedutan episod lepas. Supaya kita ni tak terlepas. Nampak gaya macam terlepas belakang dah tu tak? Tu ana sebut balik tu. Sebab gaya kita belajar ni macam zaman Nabi. Ketika duduk Mekah, Nabi larang sahabat menulis hadis. Sebab apa? Takut bercampur dengan
Quran. Maka hari ni kita pun mari dengan gaya sama. Tak menulis tu dah. Bimbang takut campur dengan Quran lagi berkali. Tapi sahabat ni ingatan kuat. Kita ni kurang. Tu dah. Orang Kelantan kata benuk sikit. Tak kuat ingatan. Tak ingat dah. Kalau tanya taubat dah ingat tu dah. Kalau tanya. Ni tuan-tuan. Jadi kita peringat dulu sikit. Jadi yang ketiga, Nabi kata penyeru tu berkata pula annalakum antasyubbu. Mulai hari ni kamu jadi muda. Jadi muda. Hari ni kan kita kalau nak buat kerja untuk cari makan orang tak tegar. Tapi kalau kita kerja untuk agama, contohnya tengah-tengah hari berjalan, pergi cari orang nak rayak Islam ni begini. Orang akan kata tu kan, tak penat ke? Kan? Kenapa muda-muda sibuk, tunggulah kan? Waktu-waktu lapang daripada pekerjaan. Maka hari ni orang takut tua cepat. Orang takut tua cepat. Maka akhirat kayak lagi, kata Nabi penyeru tersebut, annalakum antasyubbu, hari ni kamu jadi muda semua. Wala tahramu abadah, kamu tak akan jadi tua lagi. Allah hebat. Tak akan jadi tua. Hari ni akan tua. Akan tua. Dan yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, kata dia annalakum antashibbu. Kemudian Nabi kata lagi an wa innalakum antan'amu fala tab'asu abada. Mulai hari ni dalam syurga lah kamu akan merasai nikmat, tidak akan ada lagi kesempitan. Allah. Hari ni kan sempit. Betul tak? Sempit. Baru nak jadi kaya, disempitkan kekayaan kita. Baru sedap, habis belajar kerja, dapatlah gaji 1,700. Baru nak seronok, tengok TV tu baik. Saya telah bayar. Kan? Betul tak? Itu pun kata, saya pun telah bayar. Bijak iklan tu, betul tak? Ini pun kata, saya pun telah bayar. Kan? Akhir sekali tanya, anda bila lagi? Betul kan? Alamak, sempit hidup, tak lagi jauh. Betul tak? Minta bayar hutang. Minta bayar hutang. Dia pergi pusat zakat, nak minta. Kerana dalam asnaf zakat ialah orang yang berhutang. Bila tak mampu bayar hutang, boleh minta zakat. Pegawai zakat pun kata, oleh kerana anda berhutang dengan bank atau institusi tertentu, anda tak layak memohon zakat. Pelik sungguh. Habis nak mohon dengan siapa? Betul tak? Nak mohon dengan siapa? Sebab tak ada orang bayar zakat persendirian hari ni. Betul kan? Orang tak berani bayar zakat bersendirian, tak ada resit. Bila tak ada resit, kena kejar pula ke benda lain. Apa dia? Cukai pendapatan. Lega dah hidup kita? Sempit. Daqat al-ardu. Ulama siapa gambar? Daqat al-ardu. Bumi ni luah tapi jadi sempit. Bima rahubat. Jadi sempit bumi ni. Dan nak pergi mana? Nak pergi umrah, tengok-tengok tak lepas visa. Apa? Tak bayar PT-PTN. Tak lepas. Nak buat ibadat pun tak boleh. Sempit. Maka bila duduk dalam syurga, antan'amu falatab asu. Kamu akan mendapat nikmat hari ni. Tak ada lagi kesempitan. Allahu Akbar. Hari ni teori tuan-tuan. Anak makcik 5 pinjam PT-PTN. Dia dikejar sampai mati nak bayar PT-PTN. Betul kan? Tapi Tan Sri Razali, ada orang kejar tak? Banyak dia berhutang kan? Banyak ke sikit dia berhutang? Banyak tu dah. Tapi boleh terbang visa orang tak sekat pun. Pelik kan? Kata pelik. Sekali-sekala kena tanya. Tu dah. Tapi anak makcik 5 tadi, tak boleh. Dulu duk jamming genta, lepas tu taubat nak pergi umrah. Tak boleh pergi. Apa? Sebab PT-PTN dah bayar. Berapa riyal? Jumlahnya 8,000 saja. Betul kan? Blacklist. Tadi, berapa puluh juta. Berhutang. Lepas dia boleh terbang ke mana-mana sahaja. Dahsyat kan? Ini keadaan. Maka ni yang dikatakan sempit. Sebab tu orang pun doa. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allah berasa hati tu tak? Maru mana ada orang doa gitu. Nabi tak pernah ajar. Betul tak? Betul tak betul? Mulalah kata tak ajar. Memang Nabi tak doa. Tapi Nabi Allah berjanji dengan laknat. Berat lagi.
Siapa tu ayat dalam surah Ibrahim, la tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Muhammad, mu jangan berasa Allah tidak pernah perhati kepada orang yang buat zalim. Jangan berasa gitu Muhammad. Sebenarnya Allah itu perhati. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah guna dalam Quran. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Apa makna raqib? Ni depan ni apa ni? Kamera. Ha kan. Hak ni dia panggil kamera perakam. Kalau AES dalam bahasa Arab dia panggil kamera muraqabah. Apa beza kamera biasa dan kamera muraqabah? Muraqabah bermaksud kamera itu memerhati, tujuannya mendatangkan akibat. Boleh ya? Maka Allah sebut dia adalah raqibah ke atas hamba apa dah? Dia perhati apa kita buat, maka akan ada iqab pada hari akhirat. Itu kena ingat tu. Allah tak kata dia melihat saja, tapi dia adalah muraqib. Muraqib ialah dia tengok, maka kalau kita salah, dia akan hukum kita. Kalau kita baik, dia akan setuju perbuatan kita, maka ada kelebihan bagi kita. Maka Allah kata, la tahsabannallaha ghafila amma ya'maluz zalimun. Wahai Muhammad, jangan kamu berasa Allah tak peduli. Nabi kan kena buli Mekah, betul kan? Kena buli berat. Lalu kadang-kadang berasa berat, berasa kecil hati, berasa kecewa, berasa rendah. Allah rakyat ke Nabi, jangan berasa gitu. Walaupun Nabi tak doa, Allah janji laknat. Wal'iyadzubillah. Nah, berat tuan-tuan. Nah, ada ayah buat forum tentang ada dalil, tak ada dalil. Dalil kenyah-kenyah. Dalam Quran, dalam hadis. Bila zalim, Nabi sebut tidak ada hijab di antara Allah dengan orang yang dizalimi. Walaupun dia adalah si kafir. Ingat tu. Boleh faham ya? Walaupun si kafir yang berdoa, tak ada hijab masa tu. Allah dengar doa orang tu. Dan Allah akan balah walaupun yang buat zalim tu seorang yang bersembahyang. Tuan-tuan, hadirin dikasihi oleh Allah. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Sebenarnya Allah sengaja Muhammad. Aku sengaja memberi masa pada dia. Biarlah dia berleluasa atas dunia ni. Nak tunjuk power lah kononnya. Biarlah. Sehingga hari mata dia terbeliak. Satu hari pasti mata dia terbeliak. Betul tak? Power mana orang? Siapa tahap mana orang? Dia tetap akan tiba hari mata dia terbeliak. Kejumpa orang tak sampai masa ni. Tak ada. Sejarah tunjuk belakang dah Fir'aun. Mati bodoh lemah. Fir'aun mati lemah. Bukan kata luah Laut Merah tu sempit. Saya pernah duduk di Nuwaibah. Nuwaibah ni pantai sebelah Mesir. Buk daripada Teluk Aqabah ni di Mekah nak pergi ke Jordan. Buk laju. Dia lalu di persisiran pantai sebelah sana kucah dia, ombak kecil sampai ke sebelah Nuwaibah. Jauh dekat? Dekat ya. Betul kan? Pernah satu ketika tentera Mesir pergi bom pengkalan tentera Israel. Dalam sejarah dia panggil Tariq ilal Ila. Ila ni pengkalan tentera Israel. Bom dia pergi lagu mana? Berenang. Kalau Laut Merah tu luas dah lepas berenang, betul kan? Berenang. Tiba-tiba Fir'aun mampus itu. Komen sangat. Betul kan? Kecil ya Fir'aun. Namrud nyamuk Namrud mati dengan nyamuk Ini keadaan. Abu Lahab, Abu Jahal mati dengan remaja daripada Madinah. Budak umur 15 tahun bunuh Abu Lahab dan Abu Jahal, Umayyah dan seumpamanya. Allah. Tuan-tuan, hadirin dikasihi Allah. Maka Allah kata aku sengaja beri, biar dia berleluasa dulu. Satu hari mata dia akan terbeliak, hari itu bermulalah azab daripada Allah Subhanahu wa taala yang berpanjangan. Allah. Nabi janji dalam hadis yang sahih, inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah.
Sesungguhnya orang yang paling berat akan diazab oleh Allah pada hari kiamat ialah imamun jair, pemimpin yang zalim. Pengerusi persatuan penduduk yang awak jahat kau kan? Ada janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Ada. Tak betul, ni cerita betul. Kita jangan tengok besar saja tu tak? Daripada kecil. Daripada sekecil-kecil jawatan pengerusi persatuan penduduk yang awak jahat. Kerana dia termasuk dalam lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni tuan-tuan tengok. Maka hari itu dalam syurga kita akan dapat nikmat, tak ada orang sekat dah. Hari ni orang sekat. Betul ya? Orang sekat tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Malam ni tersambung sikit lagi beberapa hadis berkenaan dengan apa yang akan berlaku pada hari kiamat nanti, iaitu berkaitan dengan syurga saja dulu kita baca. Berkaitan dengan syurga. Malam ni kita nak sebut ialah satu hadis berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala menyembelih kematian di depan ahli syurga dan di depan ahli neraka. Hari ni ada satu makhluk Tuhan nama dia mati. Tapi mati ni tak ada bentuk hari ni. Tahu-tahu sebut. Betul kan? Mana Pak Cik Man tak ada mati. Lagu mana mati tak ada orang boleh kata. Yang menjadikan kematian Allah wakilkan kepada malaikat maut. Allah sebut dalam surat Sajdah, qul yatawaffakum malakul maut. Jadi katakanlah Muhammad, Allah telah mewakilkan urusan cabut nyawa ni kepada malakul maut. Nama dia Jibril. Jibril pula ada apa? Israel kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mati ni satu topik yang manusia tak mau bincang. Siapa satu peringkat kita jumpa dalam surah Sajdah. Ayat saya baca dalam muqaddimah tadi. Apa dia? Macam mana Allah sebut dalam surah Sajdah ayat saya baca tadi? Apa dia? Bukan. Selagi tadi saya baca dia. Dalam surah Jum'ah. Bukan surah Sajdah. Surah Jum'ah. Allahumma salli ala Muhammad. Allah berkata tentang mati ni, kalau kita lari ikut mana pun, mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Katakanlah Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu, berkenaan dengan kematian yang kamu ingin lari daripadanya. Kita ni semua nak lari dah mati. Betul tak betul? Sebab tu kita doa nak mati pun hari-hari doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Tapi kalau Allah panggil untuk mati, mampu tak pergi kita? Betul kan? Tak pergi. Siapa Allah pernah tegur zaman Nabi? Malakum. Allah tanya, mengapa dengan kamu ni orang beriman? Idza qila lakum munfiru fi sabilillahi saqaltum fil ard. Bila mana diseru untuk kamu keluar di jalan Allah, yang berjihad. Lagu mana jihad? Yaqtul au yuqtal. Itu keadaan jihad. Sama ada dia yang menetap atau dia ditetap. Boleh faham ya? Sama ada dia yang menikam atau dia ditikam. Maka Allah pun tegur mereka, mengapa kamu ni orang beriman, bila diseru ke jalan Allah, kamu masih membontukkan dirimu ke atas muka bumi. Berat, ikat punggung, tak mau bangun. Apa jadi gitu? Salah satu sebab ialah takut mati. Takut mati, tuan-tuan. Maka mati ni Allah pun ajar. Katakanlah, innal mautal ladzi tafirruna minhu. Muhammad beritahu berkenaan mati yang kamu semua ingin lari daripadanya. Mulaqikum. Tak payah lari. Dia mari jumpa.
Mulaqikum, dia mari jumpa kamu. Macam-macam jenis kita pakai alat keselamatan. Duduk dalam kereta. Beli kereta nak kena ada airbag. Tu kan. Tali pinggang keledar. Tengok-tengok mati belit tali pinggang keledar. Ambil nak. Kan. Dia tak pakai mula-mula naik. Polis aman. Sebab apa? Tidak memakai tali pinggang keledar. 10 kilometer lepas tu dia terlibat kemalangan. Mati kerana tak sempat membuka tali pinggang keledar. Kereta terbakar. Polis tarik balik tak saman tu? Tak tu dah. Tak tarik balik saman tu. Betul kan? Anak ceritanya dia tujuan tali pinggang keledar nak selamat. Rupanya mati. Betapa mati-mati ni mari jumpa kita. Bukan kita lari pada dia. Tak akan mampu kita lari. Mulaqikum, dan ulama kata disebabkan mati mari jumpa kita, sebenarnya tu satu nikmat yang orang tak pernah bersyukur. Kalau kita kena pergi jumpa mati, cemah tak? Cemah tak? Cemah tuan-tuan. Sebab mati tertambuh. Tiba-tiba wajib mati. Kerana Allah menjadikan kematian. Itu adalah pasti. Siapa berapa hari bulan, dia dapat tahu. 20 hari bulan 2, 2020. Contohnya, tu dah. Dia mati, lagu mana? Hidup dia akan jadi susah. Berasa lagi tak? Masa orang kuliah, dia nak pergi minum kedai. Tak boleh lah. Nak kuliah lama tu kan? Kalau boleh, bukan duduk belakang ni, nak duduk depan kamera. Tu kan? Makna kalau mati jadi saksi, tunjuk ke malaikat ni, rakaman muka aku, mari kuliah. Tak duduk dah belakang-belakang, tak baca hadis dah. Mari belakang, tu kan? Disebabkan mati ni, kita tak pergi jumpa dia, sebab tu baca 40 kali hadis ayat tentang sah depan pun tak gerak. Tu tak? Kalau mati ni kita pergi cari, tuan-tuan, baru je baca hadis, separuh baru. Yalah, saya percaya, tak payah royak dah, mari belakang, tu kan? Mari belakang, itu hakikat. Hadirin dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu kata ulama, Allah menjadikan mati mari jumpa kita, maka dia satu nikmat. Tapi rajin tak kita bersyukur ni? Tak rajin. Tu kan? Tak rajin. Bahkan tak pernah orang ajar kita dia adalah nikmat. Dengan sebab Allah sembunyikanlah kita tak stres. Orang yang tahu, doktor kata kepada isteri, kan? Mengikut kebiasaan penyakit seperti ini lebih kurang 2 bulan lagi. Sebab dia terlalu kritikal. Siapa ke peringkat yang memang klimak dah. Mati 2 bulan lagi tu kebiasaan. Gembira dah isteri dia. Lepas pada tu. Suami tak tahu lagi tu kan. Gembira dah. Tak gembira. Suami pula terbaca mesej isteri hantar ke anak sulung. Ayah tak lama. Sudah tu tak. Contoh. Gembira dah lepas tu. Tak gembira dah. Tidak akan ada lagi keamanan. Seolah-olah kehidupan tak ada dah bagi dia. Lepas pada itu. Maka Allah sembunyikan mati mari cari kita. Mulaqikum. Tapi benda lebih besar daripada itu ialah summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Hak tu hak penting bagi kita. Lalu diangkat roh kita ni naik ke alam gaib dan dipersaksikan, ditunjuk balik, diberitakan balik apa benda yang telah kita buat sepanjang kita hidup di atas dunia. Jadi tuan-tuan, hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi pun sebut pada hari akhirat nanti Allah Taala mengisytiharkan kepada ahli syurga dan kepada ahli neraka bahawa mati sudah tidak ada lagi. Lagu mana Allah buat? Mari kita tengok satu riwayat hadis yang sahih diceritakan oleh Imam Al-Bukhari kepada kita. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bil mauti kahay'atin kabshin kahay'ati kabshin amlah
fayunadi munadin ya ahlal jannati fayashra'ibuna wa yanzuruna fayaqul hal ta'rifuna hadha ma hadha fayaquluna na'am hadzal maut wa kulluhum qad ra'ahu thumma yunadi ya ahlal nari fayashra'ibuna wa yanzurun fayaqulu hal ta'rifuna hadha fayaquluna na'am hadzal maut wa kulluhum qad ra'ahu fayuzbahu thumma yaqul ya ahlal jannati khuludun fala mauta wa ya ahlan nari khuludun fala mauta summa qara'a wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi baca ayat ni daripada surah Maryam. Baik, hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abi Sa'id Al-Khudri dia standard dia sama dengan Abu Hurairah, iaitu pengumpul hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini antara a'immatus sahabah dalam bab mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, yu'ta bil mauti kahayatin kahayati kabshin amlah. Pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala mendatangkan kematian. Yu'ta bil mauti kahayati kabshin amlah. Allah mendatangkan kematian, Allah pamerkan kematian. Nah, ini kita tak tahu yang kita sebut tadi. Lagu mana mati ni sebenarnya? Tak tahu. Sedar-sedar mati orang ni. Maka hari itu Allah pamerkan kematian. Lagu mana? Kahayati kabshin amlah. Seperti seekor kibas. Orang Melayu panggil kibas. Kalau kita tukar sikit jadi Arab lalu. Kibas. Kan? Kabshun. Itu dia lah kibas. Orang Melayu panggil kan. Kambing besar. Kambing besar. Seekor 1,400. Kan? Seekor kambing ni. Buat akikah puas hati. Kan? Seekor. Kita akikah seekor kambing 40 orang jemaah yang boleh makan. Betul dah. Kan? Sebab apa? Kecil kambing kat kita. Betul kan? Kambing kat kita. Ni kibas ni besar. Allah bentukkan dia seperti kibas amlah. Bentuk dia berbelang-belang. Allah buat gitu. Mengapa Allah pilih kibas belah? Tak tahu apa sebab. Itu rahsia Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata Allah buat mati itu pamerkan depan semua khalayak masa tu dua. Siapa dia? Ahlul jannah wa ahlun nar. Seekor kibas yang berbelang. Lalu fayunadi munadin. Lalu di saat itu diseru pula, ya ahlal jannah, wahai ahli syurga. Diseru kepada ahli syurga. Lalu ditanya kepadanya, dan ahli syurga itu melihat dan memandangnya. Ditanya kepada mereka, fayaqul hal ta'rifuna hadza. Wahai ahli syurga, adakah kamu kenal apa ni? Menarik tuan-tuan, hari ni semua telah terbongkar rahsia. Ahli syurga tak jawab, hadza kabshun. Dia tak jawab gitu. Tetapi Nabi kata ahli syurga tu jawab, na'am, kami kenal. Hadza al-maut. Ini adalah kematian. Seekor kibas. Lalu pada waktu itu wa kulluhum qad ra'ahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua ahli syurga telah memandang kepadanya. Wa yunadi thumma yunadi ya ahlan nar. Lalu diseru pula, wahai ahli neraka. Fayashra'ibuna wa yanzurun. Lalu mereka pun tengok. Lalu dikatakan padanya, fayaqul hal ta'rifuna hadza. Apakah kamu kenal ni apa dia?
Fayaqulun, lalu ahli neraka jawab, na'am, ya kami kenal. Hadza al-maut, ini adalah kematian. Hari itu semua orang tahu. Hari ini orang tak tahu. Betul kan? Kalau tanya pun tak tahu. Kejahilan yang semakin parah pada hari ini. Tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silibus agama yang diajar di sekolah bukan untuk tatbiq, bukan untuk amalan. Kita semua ni semua sekolah dah ada pendidikan Islam, betul tak? Tapi bila kita berhenti sekolah, start kerja, gaji pertama kerja tak tahu lagu mana nak bayar zakat. Betul tak? Sedangkan masa belajar dulu dah diberitahu tentang kefarduan zakat. Betul tak betul? Tak tahu. Mengapa jadi gini? Sebab dia hanya silibus untuk pencapaian akademik. Bangga tubik sok khabar nilai hai mata mak. Apa boleh 5A. Kita tanya, betul tak 5A tu? Dari sudut tatbiq. Boleh 10A anak sekolah menengah. Salah satu pelajaran ialah mata pelajaran agama Islam. Kalau sekolah agama tinggi, ada 2 level. Kalau sekolah kebangsaan, pendidikan Islam. Kan? Jadi hak ni dia tak membantu langsung. Sebab tu kerja lepas pada tu jadi pegawai, bahar rasuah, relax, betul tak? Dia ada pendidikan agama. Pendidikan agama tinggi. Lagu mana? Untuk naik level sikit lah. Boleh faham? Kalau kerja jadi pegawai agama. Betul kan? Dari sudut tatbik lagu mana? Contoh. Dia lulus pendidikan Islam A. Tapi hari dia pergi ambil keputusan peperiksaan. Masa dia sekolah dulu baju kurung. Hari dia pergi ambil keputusan peperiksaan. Pakai baju kurung tak? Pakai tak? Allah. Stocking pakai lagi tak? Lengan baju panjang lagi tak? Allah. Tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah. A ke tak? A plus lagi. Kan? Tu imam boleh pula hadiah. Sebab apa? Berkat doa. Berkat doa. Mu ayah mari ni untuk tu imam. Betul tak? Untuk tu imam seguni beras apa? Hari tu doa, semaya ajak anak saya betul-betul dapat 10A. Pendidikan Islam dapat apa kak? A plus. Lepas tu kenapa anak kakak kerja kat Jaya pakai baju kecil ya? Boleh faham? Sebab dia adalah pencapaian akademik. Dia bukan litatbik untuk buat agama tu tak. Begitu juga sekolah agama. Dia ada agama tinggi. Akhir sekali dia mati setakat gawai. Kerja apa? Saya imam. Habis kenapa tak keluar pagar masjid? Oh, saya imam. Yalah ada imam kan, lulusan tinggi, ada master UIA. Ruang kerja saya mentadbir masjid. Sudah mati kerah. Betul tak? Mati kerah. Tak lepas pagar masjid. Tak lepas pagar masjid. Tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka agama mati kita tengok. Semua orang belajar agama, tapi bila ayah mati, anak boleh mandi tak mayat ayah? Susah ke mandi mayat? Tak susah, jiru air. Nama mandi, kau tak rasa dengar kata mandi. Memandikan mayat, lagi mudah. Sebab apa? Tak geruk. Hak hidup gelepar tu ya. Jiru sejuk. Betul ya? Mati dia rayak lagi. Tak ada dah. Tapi bapa siapa anak tak boleh mandi mayat tu tuan-tuan. Cuba tengok. Tak payah. Kapur baruh saja yang dikendaki. Bukan ada tujuan besar sangat pun nak menghilangkan daki-daki dan juga bau pada tubuh. Supaya terpelihara sekejap. Jasad si mati. Itu saja hikmah-hikmah dia. Kalau tak ada, gomo pergi mandi lagu mana pun. Betul kan? Memandikan jenazah. Nak buang segala kotoran. Dah apa jadi payah? Terpaksa tunggu pukul 12. Mandi lagi? Tak lagi. Apa? Tuk bila hak mandi mayat outstation. Pukul 1 mandi lagi? Tak lagi. Apa? Sebab juru mandi mayat tak mari lah lagi. Allah, dahsyat tuan-tuan. Berlaku tak hari ni? Berlaku.
Sepatutnya mati pukul 7 pagi, pukul 8 duduk dah tanah dah. Betul tak? Disegerakan pengurusan jenazah itu afdal. Tidak kadang-kadang menjengah sampai ke malam. Bawa pula ke masjid. Siapa yang mengimamkan jenazah? Anak sulung ke? Tak. Tunggu tu imam. Tu imam biasa tak dengan ayah dia? Tak biasa. Sebab ayah dia duduk kapung mari mati sini. Tu imam kenal tak ayah dia? Tak kenal. Betul kan? Tiba-tiba tu imam tanya, kenal tak mayat ni? Oh, sedap. Habis jemaah, kenal. Belawak belaka. Betul kan? Pembohongan tuan-tuan. Tak betul. Islam dah ajar lagu tu. Islam tidak mengajar demikian. Jangan kita melakukan penyaksian palsu. Allah Ta'ala maha tahu. Hadirin dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah berat. Berat, tuan-tuan. Hadirin dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia mati hari ni, misal kata minggu lepas dia buat kenyataan dalam Syarabah Sinar harian. Selagi saya hidup, saya tidak akan benarkan. Oh, kan. Dahsyat. Dok, panas. Kan? Menentang Islam. Boleh faham ya? Mati. Tiba-tiba imam tanya, baik tak mayat ni? Baik. Betul ke lah gitu? Sepatutnya tu imam kena tanya pada dia lepas dikebumikan, apakah kamu bertemu dengan janji Allah? Itulah yang Nabi tanya. Betul kan? Selepas dihumbankan mayat orang-orang Makkah dalam perang Badar. Bapa jahat telajak. Hadirin dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi oleh kerana dia ni Islam muamalah tu diskat. Boleh faham ya? Maka disembahyangkan mayat dia. Jangan over. Ni lebih-lebih pula. Disembahyangkan mayat, berdoalah kepada Allah dengan penuh ikhlas. Jangan ditambah kat sikok dan. Ni pandai-pandai. Sampai kubur tambah pula. Apabila dua malaikat datang kepadamu, janganlah kamu gentar. Oh, pandai. Betul kan? Bertenanglah, jawablah soalannya. Lagu mana nak jawab? Lagu mana nak jawab? Atas dunia tak rajin peduli. Betul kan? Apa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik tuan-tuan, tengok. Anak tak boleh mayang ayah. Tunggu tu imam pula mari. Sedangkan dia belajar dah di sekolah. Maka silibus ini hanyalah akademik sahaja. Rugi kita. Rugi kita, tuan-tuan, hadirin dikasih oleh Allah SWT. Sebab tu, dalam keadaan masjid banyak, menara masjid tinggi-tinggi, tak ada masjid surah ada, betul kan? Macam-macam kita ni. Ada pula mahat tahfiz itu, mahat tahfiz ini. Tapi sebab apa penentangan terhadap Islam masih kuat? Orang baru cakap satu daripada juzuk Islam, dari sudut undang-undang apa dia? Hudud. Orang marah dah. Kalau cakap bab muamalah, lawan pula. Kalau cakap bab kenegaraan, lawan pula. Betul kan? Kalau cakap bab politik, lawan pula. Dah kalau 2, 3, 4 dah lawan, orang kata murtad. Tak pelik lah, betul kan? Allah, tuan-tuan, hadirin, dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ni perkara-perkara yang perlu kita kena tengok balik. Atas dunia ni, kita tak kenal dalam setengah keadaan. Bapa tak kenal sebab kita ditipu oleh dunia. Akhirat tanya kenal lalu. Ma hadzal maut, kenal. Atas dunia ni tak kenal. Walaupun kadang-kadang kita tahu, tapi kita tak boleh nak jawab. Tengok tadi. Urusan agama api jadi buta atas dunia. Jadi buta. Hadirin dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu jadi pelik habis negara. Dalam keadaan wilayah persekutuan punya kutipan zakat 200 juta setahun. Mengapa masih ada slogan membasmi kemiskinan? Pelik tak pelik? Rakyat wilayah hanya 1.7 juta. Sebab apa ada slogan membasmi kemiskinan? Bahasa pelik tak? Kau tak pelik? Kau tak pelik tuan-tuan? Tengok Selangor selama ni zakat berapa? 500 juta. Bapa ada program membasmi kemiskinan. Dahsyat kan? Dahsyat. Allah teruk keadaan kita. Sebab tu mulai hari ni tuan-tuan kena balik
beli buku petak budak-budak belajar matematik tu kan, belajar nulis hak 1 inci, 1 sentimeter tu, petak tu, beli pen 2B berlatih melukis huruf X. Latih 2B. Tahu latih 2B. Kan? Buat huruf X. Kan? Ada 10 kali 10 kotak dalam setiap halaman. Kan? Lepas tu suruh semok. Kena ke garisan tepi. Kalau kena, belak muka sat sebelah berlatih lagi. Siapa mahir? Kerana satu masa nanti tuan-tuan akan diberi satu kotak seluas 1 inci persegi dan sebatang pensel 2B. Jadi macam askar lah, betul tak? Nak tembak musuh 10 meter ya, tapi berlatih 100 meter. Betul kan? Kecil ia target. Kalau kena target awak kecil, awak besar, kenalah, betul tak? Jadi balik berlatih. Kotak 1 sentimeter tu, biar mahir. Tahu? Kau tak tahu? Biar mahir tuan-tuan. Beli pensel 2B. Pada ini semua adalah untuk memastikan perkara kita bincang ni tak jadi susah. Yakni selepas mati. Allah. Hadirin dikasih oleh Allah. Agama dia tak cukup dengan mengajar. Tapi agama dia ditambah dengan pelaksanaan. Sebagai contoh ya. Di Malaysia telah memiliki bank Islam bermula tahun berapa? Tak layak masuk rancangan money drop. Betul tak? Masuk rancangan money drop, 2 soalan bilicin bitih tu. Silap melabur. Tahun berapa tuan-tuan bank Islam? Ada sini? Tak ada pegawai bank Islam. Lagu mana kesedaran umat Islam sebelum tahun 90 berkenaan dengan perbankan Islam? Seolah-olah orang tak peduli, betul kan? Orang tak peduli. Masjid, bank apa dia? Maybank. Betul kan? Surah apa dia? CIMB. Surah. Tetapi setelah berlaku suatu peristiwa tahun 1990, Kerajaan Kelantan mengeluarkan sejumlah duitnya daripada Maybank pergi kepada bank Islam. Tahu kan sejarah ni? Maka bermulalah tumbuh seperti cendawan kaunter Islamik di setiap bank. Betul tak betul? Artinya Islam akan difahami dengan pelaksanaan. Itu kita kena faham tuan-tuan. Maka nak pelaksanaan ni lah, dia tak cukup dengan kuliah. Dia kena tambah dengan latihan menggunakan pensel 2B tadi. Kan? Tak faham lagi. Kan? Itu pesanan berbau politik. Kalau cakap atas ni, orang marah tu kan. Mimbar tidak boleh dipolitikkan. Jadi kita turun sikit bawah ni. Tu sikit bawah ni. Kan? Yang lain sikit. Kan? Kau tak boleh juga. Tak tahu. Ni keadaan. Itu kena pastikan. Ingat, kalau kita sengaja merosakkannya, kita berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kita reda dengan mungkar yang berterusan. Tak boleh. Nabi sebut dah, man ra'a munkara falyughayyirhu biyadihi. Siapa melihat suatu mungkar, mungkar lagu mana ni? Hak kecil-kecil ya. Tengok orang duk nyupah orang, tengok orang duk tapau orang tu kecil ya. Kena ubah dengan tangan dia. Hak ni kecil ke besar? Besar. Kerana melibatkan manusia menjadi syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, jangan main-main dalam perkara ni. Ini perkara yang sangat besar. Kita semua akan mati seperti ini. Maka Allah bertanya hari itu, kamu kenal tak ni siapa wahai ahli syurga? Kenal, ni mati. Kamu kenal tak ahli neraka ni siapa? Ni mati. Summa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semua melihat kepada kematian yang dijadikan wa kulluhum qad ra'ahu, mereka semua telah melihatnya, yakni melihat kematian itu. Fayuzbah, lalu disembelih kibas tadi. Fayuzbah, disembelih. Apa makna sembelih? Lepas sembelih hidup lagi ya? Mati. Maka fayuzbah, disembelih kematian. Artinya tidak ada lagi kematian.
Sebab tu bila kita baca Quran, bila jumpa syurga, Allah sebut khalidina fiha abada. Tak cukup dengan Allah kata khalidina, mereka kekal di dalamnya. Taukid pula mari abada, buat selama-lamanya. Begitulah kita baca tentang neraka dalam Quran sebut khalidina fiha walahum azabum muqim. Muqim Allah guna. Kita duduk sini kan mukim, bermukim, betul? Maksud apa bermukim? Mendiami. Duduk sini ya kekal. Tak gimana dah. Maka bila duduk dalam neraka, khalidina, kekal. Lagu mana kekalnya? Muqim. Mereka kekal diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Maka Allah pun Nabi cerita pada kita, fayuzbah, lalu kibas itu disembelih, thumma yaqul, lalu dikatakan pula, ya ahlal jannati khuludun fala mauta. Mulai hari ini wahai ahli syurga, kamu akan kekal, tidak ada lagi kematian. Maka hadis tak disebut innalakum an tahyau fala tamutu abada. Bagi kamu kehidupan, tidak ada lagi kematian, buat selama-lamanya. Maka bergembiralah ahli syurga dengan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Wahai ahli neraka, mulai hari ini kamu juga kekal dan tidak ada lagi kematian. Maka bermulalah penyesalan yang tidak sudah bagi ahli neraka. Sebab tu kita jumpa dalam Quran Allah rakam perkataan-perkataan merapu yang keluar daripada mulut ahli neraka. Antaranya Allah sebut dalam Quran, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baik kalau aku ni tanah bukan orang. Alangkah baik. Allah sebut dalam surah yang lain pula, mereka berkata, alangkah baiknya kalaulah kematian itu kekal, tidak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas dunia. Orang rakyat dah ingat kita ni bukan mati saja, diperhidupkan balik. Kita ni benda yang Allah buat, dia programkan. Dulu kita tak ada, dia hidupkan kita. Sebab tu dalam surah Al-Baqarah mari satu ayat yang sangat tegas. Allah bertanya, kaifa takfuruna billah. Kalau kita tengok ayat ni, Allah bertanya. Mengapa Allah bertanya? Sebenarnya, tanya ini templat. Yakni, kalau kita faham maksudnya, bagaimana? Boleh faham tak? Bagaimana dia boleh terlepas dalam keadaan kawalan yang sangat ketat? Apa maksud? Dia bukan nak tanya mengapa orang itu boleh terlepas. Betul kan? Tapi, lagu mana hebatnya dia? Supaya dalam ni Allah nak tanya, lagu mana tolol sungguh manusia ni. Manusia ni memang tolol sungguh. Bengong sungguh. Teruk sungguh. Jahat sungguh. Kaifa takfuruna billah. Bagaimana layak dia boleh mengingkari Allah Ta'ala. Wa kuntum amwata. Sedangkan asal dia ni tak ada. Summa yuhyikum, lalu Allah menghidupkan kamu. Mengapa kamu boleh engkar? Kaifa takfuruna billah. Mengapa kamu boleh engkar kepada Allah? Mu sedar tak dulu mu ni tak ada. Tolol sangat kamu ni. Pelik sangat kamu ni. Jahat sangat kamu ni. Tak pernah tengok. Wa kuntum amwata. Kamu asalnya tak ada. Mati ni maksudnya ghaib, tak ada. Sebab tu bila mati, tak ada. Mana Haji Mai mati? Ada lagi tak? Ada lah. Asal kita ni tak ada. Amwat, tak ada. Dialah yang menghidupkan kamu. Summa yumitukum. Dan dia boleh mati pula kamu. Mengapa dalam keadaan kamu tahu kelemahan itu, kamu boleh jadi seorang penentang? Dengan kelemahan sebegini, mengapa kamu boleh menentang? Summa yuhyikum, lalu kamu dihidupkan kembali, wa ilaihi turja'un, kepada Allah lah kamu
dikembalikan. Bila mari topik wa ilaihi turja'un, Allah pun syarah balik. Lagu mana keadaan dikembalikan? Ilaihi marji'ukum jami'a dalam surah Yunus. Wa'dallahi haqqa. Kepadanya lah kamu semua dikembalikan dan janji Allah adalah benar. Apa janji Allah? Qiyamah. Apa janji Allah? Hisab. Apa janji Allah? Syurga. Apa janji Allah? Neraka. Ini adalah janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tanya. Sebab tu salah satu ciri orang beriman ialah wabil akhirati hum yuqinun. Dia sangat yakin dengan hari akhirat. Dia sangat yakin dengan hari akhirat. Bila sebut gitu Allah pun jawab ulaika ala hudam mir rabbihim. Sebab tu ayat ni jangan hanya baca dalam majlis tahlil. Sepatutnya baca masa dia hidup. Ni masa hidup tak mau baca dia. Patut tahu dah kawan-kawan kita nampak dak rajin mari surah, dak apa nak comel perangai, janggut pun putih dah, rambut pun uban 2 kali dah masuk hospital bahan stroke. Masa dia hidup ni dekat dia baca alif lam mim. Biar dia dengung, dah buat apa pula aku tak mati lagi. Boleh faham? Tazkirah. Itu adalah peringatan. Baca syarahnya. Allah sebut, kamu akan mati lepas ni. Dan orang yang selamat ialah orang yang percaya dengan perkara baik. Kita tak baca masa hidup. Lepas mati baru nak mengajar. Bila 2 malaikat datang, janganlah berasa takut. Jangan berasa gerung. Jangan gementar. Jawablah soalannya. Oh, pandai-pandai. Kalau muka nakir pun nampak cokoh jelma. Rasanya tutup iman lagi. Tutup iman lagi. Tuan-tuan, hadirin dikasihi Allah. Tumuju Nabi kata Allah buat silih. Lagu mana? Selisih 3 langkah. Betul kan? Kalau tembung, mati lalu tu iman situ. Kejut. Ni bila kita berangkat saja 3 langkah, baru dia mari. Betul kan? Baru dia mari. Itu disebut. Kalau dia mari serta, berat kita. Maka masa hiduplah baca ayat tu. Kerana Allah simpulkan ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka adalah orang yang berada di atas petunjuk Allah. Wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang yang berjaya. Apa kita tak percaya dengan ayat ni? Allah sebut siap-siap dah lagu mana nak berjaya, lagu mana nak masuk syurga. Kalau orang sebut marah pula, sikit-sikit agama, sikit-sikit halal, sikit-sikit haram. Tuan-tuan, hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka halal dan haram tak disempadan kerana kita yakin akan berlakunya kiamat. Adanya hari akhirat, adanya hisab. Yauma idzin yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Batu ilmu ni sendiri tak boleh hajar semata-mata nak berhabis kitab. Tak boleh dah hari ni. Kita kena ajar balik masyarakat bagaimana nak melaksanakan agama. Sebab tu saya suka pandangan Syekh Said bekas Mufti Sabah. Belajar tauhid dia tak sebut dengan suatu ilmu untuk mengesakan Allah. Sebab apa? Sebab kita semua telah mengesakan Allah. Betul kan? Tapi Syekh Said kata ilmu tauhid ialah suatu ilmu untuk memeriksa balik. Betul tak betul keyakinan kita ke atas Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku Allah tu satu. Dia mengeluarkan arahan. Menutup aurah adalah wajib. Mengapa kita give jabat tak akan tudung? Ada Tuhan lain lah. Allah tanya dalam Quran, a ilahun ma'allah, ada lagi ke Tuhan lain selain pada Allah? Betul kan? Allah tanya berulang kali, a ilahum ma'allah, a ilahum ma'allah, a ilahum ma'allah. Ada lagi ke Tuhan lain? Bukankah kamu telah yakin Allah itu satu saja aku? Fa'budni, maka sembahlah aku. Maka bila sembah Allah, Allah pun suruh. Ada masa dia suruh, ada masa dia larang. Maka bila dia suruh, berat mana surahan tu kena pikul. Masa dia larang, seronok mana kita nak buat, tapi dilarang, wajib kita tinggal.
Maka sebab tu ilmu tujuan nak periksa balik. Kita tahu bahawa Allah ini maha gini, maha gini, maha gini. Lagu mana kita buat selepas keyakinan itu? Meyakini Allah maha melihat. Kalau tak percaya Allah maha melihat, murtad tahu tak? Murtad. Dah tu abang isap rokok. Oh, sudah. Allah buta isap rokok terat-terat. Boleh faham ya? Bukan kata nusuk dalam bolong tak isap rokok terat-terat. Tangga surga lagi. Tangga surga lagi. Ni cucuh rokok. Ada perokok sini. Yakin Allah maha melihat. Tapi mengapa cucuh? Tak ada kata sembunyi-sembunyi, tak ada. Sepatut bila kita tahu Allah maha melihat, maka kita bersembunyi. Seperti kita yakin AES sangat tepat dengan teknologi GPS, maka dapat saja signboard terus break kereta. Betul tak? Slow. Kita lalu dengan elegan. Boleh potong Lamborghini. Pelik tengok tu lah. Boleh faham? Saya naik elegan ya. Potong Lamborghini, kita tinggi sikit tengok. Slow. Oh, hebat orang Melayu. Berakhlak mulia. Betul kan? Rupanya dah dapat suatu signal adanya perakam pemerhati kamera AES. Orang slow, betul kan? Slow. Apa slow? Yakin. Mengapa kita yakin dengan Allah kita tak slow? Tak slow sikit. Apa? Boleh tak? Sebab apa tuan-tuan? Orang tinggal belakang dah zaman kerih, hidup main kerih lagi. Yakin dengan Allah. Faham? Betul tak? Hidup main kerih lagi. Tak ada dah. Hantuah siapa kalau tepek baju gambar buat heat press buat gambar. Hantuah. Budak-budak beli tak baju tu? Mampu tak beli. Betul kan? Tak beli dah baju tu. Beli ke anak kita pergi buat baju atas belakang hantuah. Nombor 2, hanjebat. Anak kita nak bakar tak? Tak mau bakar dah. Dah berapa duk tunjuk lagi kerih tu? Boleh faham? Kerih yang kononnya hikmah tu tak? Mempunyai macam-macam cara, rupa-rupanya macam-macam cara untuk menikam kemajuan orang berfikir. Itu sebenarnya tuan-tuan, beracun kerih tu. Jadi bodoh lah duduk situ. Kan? Hadirin dikasih oleh Allah. Jadi bodoh habis. Tengok iklan berkenaan signboard besar kan. Adakah anda telah membayar cukai? Dia pula pula. Oh, pentadbir daerah kita bagus, menaikkan billboard. Mengingatkan orang membayar cukai. Bodoh ke cerdik orang ni? Betul kan? Gaji dia 1,500, dia bangga kena bayar cukai. Pelik. Betul tak? Pelik. Dapat je surat, cepat-cepat dia bayar. Sebab apa? Takut tertunggak. Takut tertunggak. Cepat-cepat dia bayar. Tengah-tengah nak dia bayar, masuk waktu zuhur, jalan jeng. Berhenti tak semayang tepi? Berhenti tak? Tak berhenti. Apa tak berhenti? Jalan jeng. Lah, semayang tepi orang salah. Tak boleh tak bawa sejadah. Ni nyakit maya, betul tak? Nyakit. Dan pikul keris saja di bodol lalu, tuan-tuan. Nampak tak? Ngaji fiqh jak kecil lagi. Tanah adalah suci. Siapa Nabi kata antara anugerah Allah beri ke Nabi ialah semua bumi adalah masjid. Betul tak? Kecuali di tempat najis. Ada taik situ, maka kalih tempat lain. Itu saja. Tak ada perlu sejadah pun. Hak ni semua ni, malaikat tanya kayak gini. Pandai-pandai dia mau sejadah. Kapek ada dah. Saja tu nak jawab. Betul tak? Saja. Boleh faham? Tak perlu dalam Islam. Tempat sujud kita dah orang buat dah kapek. Sudah sempurna. Apa dia mau sejadah? Mari pula dia mau kain putih. Contoh tu tak? Dia mau kain putih. Bapa nak suruh tengok mati ya? Boleh faham? Dah kain putih pula 2 sah saja, belakang tak ada. Jadi gitu. Ni benda-benda yang kita tambah. Tak perlu. Hak jenis warak pula, bawa pula kain sendiri pada rumah, letak sejadah kecil yang letak kat kepala tu kan? Sujud di atas tu. Hak masjid buat macam kotor. Seming ni pun telah bersih, tapi seming memudaratkan kesihatan. Buh kapek. Sekiranya mendapati kapek ni pula menyimpan banyak habuk, awak mari sejadah, baru kena kaedah dia. Tak ada sebab.
Nak tunjuk baik, derma sejadah. Padahal derma pada masa tu tidak ada tuntutan. Tidak ada tuntutan, tuan-tuan. Hadirin dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapa ni hidup pikir keris tadi. Tu cerita dia. Maka mari kita balik semula. Lalu ahli neraka berasa menyesal bila duduk dalam neraka sebab tak ada dah kematian. Maka Allah sebut antaranya surah yang masyhur kita baca. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Allah ingat kita semua. Allah kata wa yatajannabuhal ashqa, ingat apabila Nabi menyampaikan berita, Nabi membaca ayat Quran, Nabi memberi peringatan, wa yatajannabuha, dan ada manusia melarikan diri daripadanya. Boleh faham tak? Melarikan diri daripadanya. Al-ashqa, maka secara automatik dia celaka, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa sumpah ni? Allah sumpah. Kalau orang tak doa pun tak apa, Allah laknat dah. Al-ashqa, celaka. Lagu mana keadaannya? Allah sebut pula, kemudian daripada itu pada hari kiamat, dia dibakar di dalam api neraka yang sangat besar bakarannya. Allah. Lepas tu, bila terbakar mati, Allah kata, summa la yamutu fiha. Kemudian setelah dibakar, dia tidak lagi diizinkan untuk mati. Sebab apa? Mari ayat lain sebut liyadzuqul azab. Zuk ini guna untuk benda nikmat, tuan-tuan. Makan nasi, zuk rasa kan sedap tak sedap. Tiba-tiba pelepah dia penapang. Macam mana sedap tak sedap? Boleh tak? Perkataan sedap tak sedap lebih sakit daripada penapang tu lagi. Itu sebenarnya. Maka Allah sebut liyadzuqul azab, supaya dia merasakan betapa perihnya azab. Ini suatu tempelak dan penghinaan yang sangat keras daripada Allah. Neraka tu sudah menyakitkan, bahasa lagi menyakitkan. Tanya orang balas suami isteri. Suami dia tapar dia tak berasa sangat. Tapi suami kata, bahasa bodoh anak anjing tak erti bahasa babi tu. Hak mana lebih sakit? Penampar ke kata-kata? Kata-kata lebih sakit. Kata-kata lebih sakit. Tuan-tuan, hadirin dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebut dalam Quran liyadzuqul azab, supaya dia berasa betapa dahsyatnya azab Allah. Maka sebab tu Allah tidak mengizinkan kematian, sedangkan mereka pada hari itu sangat-sangat mengharapkan kematian. Ya laitaha kanatil qadiyah, alangkah baiknya kalau mati itu kekal, kata dia. Alangkah baik kalau mati itu kekal. Allah tak izin lagi berlaku kematian. Summa la yamutu fiha wala yahya, dan tidak ada lagi kehidupan yang menyenangkan dia. Duduklah dia dalam neraka tu dengan penuh seksa, penuh azab, yang senantiasa berganda azabnya. Setiap kali dia memohon pertolongan, Allah memberi pertolongan dalam bentuk azab yang melipat kali ganda. Contohnya Allah sebut dalam surah yang lain, yughathu bima, mereka minta tolong dengan Allah sebab terlalu panas, lalu Allah memberi pertolongan. Bima'in, dengan air. Orang panas diberi air, tapi Allah sebut kalmuhli, air itu seperti tembaga yang dididihkan. Allah. Cuba air panas luluh kulit, tapi kalau cuah tembaga mendidih, apa tinggal? Tinggal tulang. Itulah yang Allah buat setiap kali mereka meminta pertolongan di dalam neraka Jahannam. Yashwil wujuh, letak saja mulut terbakarlah wajahnya. Bi'sas syarab, itulah seburuk-buruk air minuman yang akan diminum oleh ahli neraka. Wasa'at murtafaqa, dan neraka adalah sejelek-jelek tempat untuk bersia-sia, kata Allah Ta'ala. Jangan kita khayal begitu. Neraka adalah seburuk-buruk tempat untuk bersia-sia. Ini peringatan awal daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Nabi pun baca satu ayat.
dalam surah Maryam, wa anzirhum yaumal hasrati idz qudiyal amr wa hum fi ghaflatin. Kata Allah Taala, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan. Sebab tu kena baca semua tentang kisah-kisah kiamat ni. Allah perintah dalam surah Maryam, wa anzirhum, beritahu Muhammad, peringat mereka, beritahu pada mereka, peringat mereka, beritahu mereka, peringat mereka. Gitulah sama-sama Allah sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan hari mereka akan menyesal, tetapi idz qudiyal amr, keputusan Allah telah pun tetap muktamad, tak ada apa. Hari itu dia menyesal, tapi keputusan Allah telah muktamad. Nak menyesal lagu mana tak boleh dah tuan-tuan. Telah muktamad keputusan Allah, wahum fi ghaflah, sedangkan mereka sanak leka. Maka beritahu. Maka sebab tu kita ni jangan mari kuliah saja. Kita kena balik rumah raya, balik kampung raya, jumpa orang raya, kena beritahu sekali, saya bukan nak kata apalah, kan? Memang warna ni menarik, tetapi kan? Kena beritahu, boleh faham? Memang dari satu sudut tak ada apa pada warna, boleh faham ya? Merah ke, putih ke, biru ke. Sebut itu rakyat molek dia tenang, betul tak? Jangan gasang sangat, betul kan? Rakyat kena rakyat satu hari. Kerana Allah ajar kita, manusia ni duduk dalam keadaan lalai. Boleh jadi hari ni dia tersilat, bukan kerana dia nak silat, tapi dia beranak lagu tu dah keadaan persekitaran dia. Boleh faham ya? Dia lahir saja, hak tu dia tahu. Mak dia gendong untuk pergi ambil bering, betul kan? Itu keadaan. Kehidupan dia penuh dengan madiyah, kebenaran materialistik. Dia pun diasuh begitulah sampai ke tua, dia tak sedar. Sedangkan kita mengetahuinya, kita tidak memberi tahu, maka kita juga dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, banyak hadis-hadis lain yang Nabi sebut, orang akan bertanya Allah pada hari akhirat, mengapa dia tak beritahu pada aku? Kita ada pengetahuan, tapi kita tidak memberitahu. Maka bercakaplah sekali seumur hidup kita. Balik rumah raya, mau cukuplah. Betul tak? Orang Negeri Sembilan kan? Kan? Cukuplah tu. Udah-udahlah tu. Betul kan? Kena beritahu. Berhentilah. Cukuplah. Tak berhenti juga. Tengah beri klimaks sekali. Kalau mak mati, saya takkan buat tahlil. Sebab masyarakat diajar kalau tak baca tahlil seolah-olah mati ke kafir. Betul kan? Padahal tak ada kaitan pun. Jangan kata kalau mak mati saya tak semayang. Itu salah tu. Boleh faham ya? Itu salah. Tujuan apa ni? Supaya dia berasa takut sekejap memikir apa salah. Apa masalah. Lagu mana sebenar. Carilah ruang untuk memberitahu. Cari ruang untuk memberitahu. Kerana Quran menceritakan, hadis menceritakan berapa banyak orang semayang tapi Allah humban ke dalam neraka. Berapa banyak orang berjihad, bukan setakat semayang, berjihad, Allah humban ke dalam neraka. Berapa banyak orang duduk di sisi Nabi tetapi dihumban oleh Allah ke dalam neraka. Sehingga Allah buat mari satu tajuk dalam Quran, Al-Munafiqun. Boleh faham? Siapa ni? Orang yang mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang duduk dalam saf di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini mana Subang Bistari. Boleh faham? Orang ni siapa dia ni? Duduk dalam saf di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahsyatnya. Orang yang pernah berkomunikasi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang Nabi berdoa kepada Allah untuk diampunkan dosanya. Allah. Begitu sekali. Tetapi Allah menceritakan kisahnya dengan satu tajuk yang sangat mengerikan. Apa dia? Al-Munafiqun. Memberi maksud hidupnya sebagai Muslim tapi matinya sebagai kafir. Wal'iyadzubillah. Ini cerita penting dalam Quran. Tapi kita tak balik tu. Kita tak balik tu. Sebab kita ditakwimkan sahaja masyarakat. Betul kan? 10 hari bulan Muharram, pakak bubur surau. Betul tak? Ngajarlah mari buat iklan jemputan untuk sama-sama memasak bubur Asyura. Itu kerja dia. Betul kan?
terbagi bubur surga. Duk badi masjid tu sedap je, sedap orang ni tak cukup jagung, orang ni tak ada daging. Kan, dia cerita pula ada halia pula pelik ni, betul kan? Tu dia cerita. Takwim. Lepas ni mari pula Rabiul Awal. Betul kan? Oh, habis sup Melayu baru belaka. Buat baru aja Melayu nak tunjuk sayang ke Nabi. Lepas tu apa dia pula? Soalan ketujuh, money drop. Lepas Maulid Nabi pula. Siapa dah ingat dah kita tu dah. Kan? Rabiul Awal, lepas tu Rabiul Akhir. Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Lepas tu Rejab. Dekat ya, betul kan? Mari pula acara lain yang disebut sebagai Isra' dan Mi'raj. Mari pula acara lain disebut sebagai Nisfu Sya'ban. Mari pula acara lain apa dikata sebagai Nuzulul Quran. Tapi ada kesan tak? Tak ada kesan. Penaung pondok, Yayasan Pondok Satu Malaysia berucap. Baca dengar. Yayasan ini penting. Penubuhannya tepat pada waktunya. Ia adalah menjadi benteng kekuatan akidah umat Islam. Oh, dahsyat tu tak? Dahsyat tuan-tuan. Tengok. Penaung Yayasan Pondok tidak mampu menyuruh isterinya menutup aurat. Allah. Lagu mana? Penaung Yayasan Pondok. Tahu? Syekh Al-Pekani. Dia sebut nama betul dalam ucapan rasmi. Adalah tidak keterlaluan kalau saya mengatakan suatu ketika dahulu saya belajar di dalam aliran pondok, maka boleh jadi nama saya bukan seperti yang disebut pada hari ini, tetapi Al-Pekani. Betul kan? Kan betul? Ketua-tua tak tengok langsung. Berat. Kan? Kena tengok. Kalau tak tengok lagu mana nak cakap dengan masyarakat dah tahu kat mana salah, betul kan? Ya, salah tu kat mana? Saya pun dah tahu. Betul kan? Pelik lah lagu tu. Ning, berlaku tuan-tuan. Gosok habis masyarakat. Penaung Yayasan Pondok. 2-3 hari lepas pada tu dia berucap pula. Jangan jadikan agama itu sensitif. Maka marilah sama-sama kita menyambut Depa Wali. Sudah hijau. Kok mana tuan-tuan? Lagu mana ni? Penaung Yayasan Pondok minta orang ramai sambut Depa Wali. Depa Wali ialah menyucuh pelita sebagai tanda bersyukur kepada Tuhan. Tuhan apa? Ialah Tuhan Hindu. Nama ke apa? Ni. Cucuh pelita. Seorang bapa tunjuk 2 orang pakai baju kurung, pakai tudung kat Pekan, betul tak? Dekat mana tu? Kat Pahang. Tibik seorang khabar tunjuk. Inilah semangat muhibbah. Mana boleh? Lagu tu Pekan colok Cina, hayat-hayat lah, betul tak? Sebab apa? Meraihkan. Tak boleh. Kalaupun dia bukan agama, dia tetap khurafat yang diharamkan oleh syarak. Itu kita kena ingat. Jangan duk gata gelenya, surah buat signboard comel Depa Raya. Surah buat. Tu dah. Lagu mana pengerusi tu boleh menang tanpa tanding? Itu pelik. Kan? Itu pelik tuan-tuan. Ni masalah berlaku dalam masyarakat kita. Sepatutnya bila naik saja tu kena buat mesyuarat serta merta. Undi tidak percaya. Sebab apa? Pengerusi rosak akidah. Tak boleh. Ni tuan-tuan, hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kena faham? Inilah keadaan yang perlu kita hadapi pada hari ini. Kita kena peringat kerana Allah sebut, berilah peringatan berkenaan dengan hari manusia pasti akan menyesal. Cakap tentang apa ni? Tentang hari kiamat. Kumpullah hadis-hadis. Sebab tu saya sebut dah hari tu, tuan-tuan boleh beli buku ni. Ni bukan saya nega ni, ada kedai, belilah mana-mana. Buku ni tajuk dia Qisasul Ghaib fi Sahihil Hadis An-Nabawi. Orang dah tulis dah buku ni, harga dia lebih kurang RM25. Saya tolong promosi, dia tak bayar pun royalty ke saya ni. Kan? Patut kena telefon, saya ada promosi, banyak ratus dah orang beli tu dah. Kan? Untuk royalty. Tuan-tuan boleh pergi beli buku ni, telah diterjemah dalam bahasa Melayu. Salah satu yang perlu kita baca. Kan? Ni baca ke bajet, pas belek tu dah. Duk baca ke bajet. Ada orang siapa tahap tu, neleh haliu, duk baca ke
bajet. Rupanya bajet tu meningkatkan pembayaran cukai sahaja. Betul kan? Ni tuan-tuan, hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa kita berhenti sini dulu. Kita sempat baca satu hadis saja malam ni. Kita belajar untuk mempercepatkan waktu kuliah. Kan? Sebab lebih lama-lama orang komen tu kan. Dia kata tidak kondusif. Jadi malam ni kita belajar untuk kondusif. Kan? Sebagai melatih untuk duduk dalam syurga tempat yang kondusif. Tapi sebenarnya duduk atas dunia memang tidak boleh kondusif. Barulah kita dapat tempat yang sangat menarik di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Apapun kita berhenti sini dulu. Hadis yang kita baca tadi riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri, hadis sahih disebut oleh Imam Al-Bukhari bagaimana kematian disembelih di hadapan ahli syurga, maka bergembiralah ahli syurga pada hari itu kerana mereka akan dapat menikmati betul-betul 4 perkara tadi. Apa dia? Antasihhu fala tasqamu, antashibbu wala tahramu, antan'amu fala tab'asu abada. Kamu akan muda, tidak akan tua buat selama-lamanya. Kamu akan sihat, tidak akan sakit buat selama-lamanya. Kamu akan merasai nikmat, tidak akan ada lagi kesempitan. Dan kesemua ni dalam keadaan fala mauta, tidak ada lagi kematian pada hari tersebut. Maka kita akan rasa dengan sepenuh kenikmatan. Atas dunia, kadang-kadang dokdan. Umur 55, berhenti kerja. 2 tahun berikutnya, baru boleh keluar duit EPF. Hampir 500,000, alhamdulillah, bangga tu kan. Duduk 2 bulan berikutnya, naik dah rangka rumah BIM comel. Buang kayu-kayu kotak BIM tu, tiba-tiba jemputan baca Yasin. Pelik. BIM dah siap lagi, rumah dah siap lagi, baru BIM buang kotak baca Yasin dah. Kok mana pelik ni, betul kan? Kalau Perak ada juga apa tu? Acak apa? Apa namanya? Ancak. Kalau Perak ana pelik ni tu, baca Yasin berimam ni, betul kan? Berapa kali nak Yasin, BIM baru cabut baca Yasin dah. Rupa-rupanya KO dah tuan rumah. Sebab apa? Kita dinodai harta kita. Sepanjang hayat kita bekerja, baru nak kecak nikmat kita telah pun mati. Kita mati dah. Tapi lagi tidak ada lagi kematian, yakni di dalam syurga. Rasakanlah nikmat Allah itu dengan sepenuh-penuh kenikmatan. Allah tidak menyekat lagi. Tambah ayat yang lain Allah sebut. Fiha ma tashtahihil anfus. Di dalam syurga itu, apa yang dikehendaki oleh hawa nafsu, semuanya ada di dalamnya. Allahu Akbar. Tapi, kalau hak telitah dah hari ni nak pakai BMW 5 Series. Betul kan? Dalam syurga tak main tu koman, bak telitah dah dalam kepala tu. Boleh faham ya? Hak ada dalam syurga tidak pernah terlintas di dalam hati. Hak mana nafsu kita nak ada belaka di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Cukup setakat ni dulu tuan-tuan. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'al hadza jam'an marhuman mubaraka wa tafruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Salam.